sharing, kita dengar talk, ataupun kita come across IG, Facebook, orang sharing kan. So apa-apa yang bermanfaat, yang baik-baik tu semuanya adalah daripada Allah lah. Maksudnya mungkin peringatan untuk kita. So semua yang baik-baik tu daripada Allah. So saya sharing saya pada hari ni pun semua yang baik-baik tu daripada Allah. Apa yang kita dapat tu semoga kita boleh apply dan kita manfaatkan. Dan apa yang tak berapa comel tu, tak berapa elok tu, tak apalah, kita abaikan saja. Okay, so semua tu daripada saya lah tu, kalau yang tak berapa elok tu. Okay, terima kasih. So, okay, saya cerita background saya dululah. Saya anak jati Terengganu, orang Terengganu. IC sebelah. Okay, saya anak jati Terengganu. Ayah dan mak saya memang asal daripada Terengganu lah. Saya pun membesar di Terengganu, bersekolah pun di Terengganu. So start daripada tingkatan 1, alhamdulillah Allah bagi rezeki lah masuk asrama Mara ambil. So saya masuklah di MRSM ke MRSM YT Besut selama 3 tahun daripada form 1 sampai form 3. So di sanalah saya di sanalah kita bertemu, macam belajar banyak benda kan, belajar berkawan, belajar berdikari, belajar mengenal diri dan sebagainya. So selepas 3 tahun saya melanjutkan pelajaran ke MRSM Bestari, okey. Kalau cepat tu Bestari Cik ya. Ada siapa-siapa MRSM kat sini? Bitara lah. Bitara. Bitara. Macam Bitara. Okey, Bitara. Okey, Penggalan Cepa. Okey, sebab yang before ni sibuk dengan sekolah teknik kan. So saya membawa nama MRSM. Okey. So MRSM Penggalan Cepa. Hebat MRSM. Apa dia? Oh, hebat. So saya di sana 2 tahun ambil SPM di sanalah. Alhamdulillah Allah rezekikan perjalanan tu Allah mudahkanlah selama 2 tahun SPM di sana. Lepas tu saya ikut program ke Jepun 2 tahun di KYPM Bangi lah, persediaan ke Jepun untuk degree. So 2 tahun di sana KYPM Bangi, setiap hari belajar bahasa Jepun dan setiap pagi akan test bahasa Jepun. So kehidupan masa tu sangatlah hektik, sangatlah macam busy dan full. Macam saya rasa brain tu macam guna berapa persen lah, macam gila-gila lah belajar masa tu. So hari ni belajar, esok terus test. So dengan strategi yang sensei buat tu selama 2 tahun, memang program tu memang melahirkan pelajar-pelajar yang memang boleh terus cakap bahasa Jepun. Bila pergi Jepun pun boleh masuk kelas lecture dalam bahasa Jepun. Boleh tulis esei dan sebagainya. Masya Allah, hebat sangat. Hebat sangat sensei tu ajar kita orang kan. Okay, so selepas tu saya melanjutkan terus ke Osaka University untuk Electronic and IT Engineering. Susah weh elektronik kot. Core subject. Susah gila lah, saya rasa macam ini antara paling susah lah. Saya masa duduk MRSM senang je. Alhamdulillah nak dapat A tu senang lah. Tapi masuk Osaka, Masya Allah. 7 subjek saya ambil, 4 fail. Sem pertama. Itulah kali pertama saya fail dalam subjek saya. Gila, menangis ke masa tu macam tak boleh terima kenyataan. So susahlah hidup, susahlah belajar masa tu. Okay. So ini yang saya nak cerita ni. Kenapa susah-susah jauh-jauh pergi belajar, susah-susah dan menangis semua. Balik end up jadi ejen. Kenapa? Kenapa agaknya CZ ni kan? Okay, so selepas balik daripada Jepun, alhamdulillah terus mendapat tawaran bekerja lah di Apps Electric Malaysia Sdn Bhd di Nilai, company Jepun. Company Jepun ni biasanya terus chop budak-budak grad Jepun ni. Daripada Jepun tu grad terus chop. Budak ni masuk company aku macam itulah. So alhamdulillah rezeki kat situ, masuk sebagai engineer. Saya buat design AutoCAD semua itulah. Kalau yang biasa dengar kan, AutoCAD saya buat plastic part untuk bahagian kereta, bahagian window tu. Bukan senang tau AutoCAD tu.
nak cari mana weak point, macam mana nak bagi solution supaya plastik tu tak mudah patah. Bila masuk mesin, masuk je mass production, mesin tak ber dan sebagainya lah, tak ada defect lah basically. Okay, so selepas tu saya dalam masa apps elektrik tu saya mencari-cari jugalah. Saya mencari kenapa ya MH9 Syah ni angkat tangan? Kenapa? Ada soalan ke? Bukan ke salah tekan Tak ada Sesi soalan kejap lagi Okay. Oh maaf, okay. Oh maaf, okay. Biasalah tu tekan tu video call orang lah apa Okay. Okay, selepas tu saya saya mencari-cari peluang pekerjaan lain lah sebab masa tu saya rasa saya nak cari income lebih lah kan. Biasalah kan, kita dah kerja, lepas tu kita nak cari income lebih, kita cari-carilah. So saya masuk sekejap dekat CSC. CSC ni sebagai Japanese speaker untuk support untuk IT support. Dan selepas tu saya decide untuk jadi ejen Tagaful sehinggalah sekarang. So cerita tu nanti next slide, kenapa dan kenapa tu. Okay, so ini adalah background saya lah. Okay. Okay, so cerita saya bermula dengan impian daripada kecil. Impian dari kecil. So maksud saya kat sini ialah saya ni adalah big dreamer. Big dreamer. Kadang-kadang tu big drama. Kadang-kadang lah. Okay. So big dreamer. Sebab apa? Salah satu sebabnya ialah saya ni berasal daripada keluarga yang tidak senang lah. Basically ayah saya kerja government. Income saya rasa tak sampai 1,000 lah, arwah ayah saya. Okay, masa tu nak membesarkan anak 7 orang. Tujuh ni semua bersekolah. Dan mak saya adalah housewife, suri rumah sepenuh masa. So dari segi financial kekangan kewangan tu memang ada lah. So bila ada kami ialah family kami ni susah, jadi kadang meminjam sana, berhutang sana. So bila berhutang ni susah lah, maksudnya macam mana nak cerita bila family yang berhutang ni orang kadang pandang hina kan, kadang-kadang disisih kalau daripada family. Even family sendiri pun boleh menyisihkan kita lah. So waktu tu susah lah, tapi saya tengok daripada kecil lah. Kisah tu saya observe daripada kecil. Maksudnya bila susahnya ayah saya ni nak pergi macam pergi ke mana-mana sebab orang tak berapa suka, jadi macam saya tengok macam mana layanan orang terhadap ayah macam itulah. So tapi daripada kecil tu saya fikir, saya kata tak apa, aku mesti daripada kecil ni saya kata aku mesti belajar betul-betul. Aku nak tolong ayah. Masa tu saya cakap aku nak tolong ayah, macam mana pun aku nak tolong ayah. So So daripada kecil lagi mak saya memainkan peranan penting, memberi input positif kepada saya. Sebab apa? Mak saya selalu cakap dia kata okey, belajar kakak, belajarlah, belajar betul-betul. Belajar dengan ilmu saja boleh keluarkan kita daripada kepompong kemiskinan ni. Boleh keluarkan kita daripada kesusahan. Belajarlah betul-betul. Belajar betul-betul, berjaya jadi kaya, jadi orang kaya berjaya, orang-orang yang susah. So input-input tu selalulah mak saya cakap kat saya lah. So daripada kecil saya berazam memang kalau saya pergi sekolah tu saya adalah orang murid yang sangat proaktif lah. Daripada sekolah rendah tu saya proaktif. Apa-apa je cikgu nak, saya akan volunteer nak buat. Dan saya belajar betul-betul sehinggalah dapat tawaran ke MRSM dan sebagainya. Ada satu cerita tu saya ingat masa PMR lah, masa PMR kita kan ambil result tu dekat office kita ambil. So ayah saya dengan mak tunggu dekat area dewan, masa tu kat ramai-ramai parents lah duduk. So saya keluar dengan bawa result tu. Result saya masa tu straight A's lah. Lepas tu saya pun lari dekat ayah. So bila saya lari tu saya pun cakap kat ayah, saya kata ayah, saya dapat
saya dapat semua A. Masa tu saya tengok muka ayah saya mengalirkan air mata. Saya tak sure lah agaknya kenapa, apa yang bermain di fikiran ayah waktu tu. Mungkin dia happy saya dapat semua A, ataupun mungkin dia rasa macam okey, inilah peluang. Maksudnya mungkinlah saya ni menjadi harapan lah untuk keluarga, untuk tolong dia keluar daripada kesusahan kan. Tapi momen tu saya ingat sampai sekarang. Sebab apa? Yelah susah family tu, saya tak boleh nak reveal semualah. Kadang-kadang kan susah family saya tu, family sendiri pun, maksudnya sepupu-sepupu saya pun kadang-kadang mulut tu tak ada insurans tau. Bila salah satu saya ingat kan, kalau bising-bising dekat rumah tok tu, sibuk dia cakap, kau kena ingat sikit asal usul kau. Lepas tu ada tu saya pernah dengar sepupu saya dia lalu dekat kereta ayah kan. Masa tu kereta ayah memang buruk lah. Kereta tu memang buruk. Lepas tu dia lalu dia boleh cakap, oh inilah kereta gores dan menang. Dia cakap macam tu. Cuba bayangkan sepupu sendiri boleh cakap macam tu. Saya masa tu saya ni, ya Allah, Allah sangat menjaga saya rasa. Alhamdulillah, syukur Allah menjaga tu daripada kecil. Kalau orang marah ke, orang lawan ke, orang buat tak betul kat kita pun, kita tak boleh balas tau. Macam kita sangat marah tapi mulut tu macam Allah kunci kan. Kita geram. So bila balik tu kita menangis sebab kita tak boleh lawan. Tapi sebenarnya kata-kata yang jahat, maksudnya kata-kata yang tak berapa elok tadi tu, saya ambil, saya jadikan batu bata untuk membina tangga kejayaan saya lah, saya rasa. Lepas tu, alhamdulillah syukur pada Allah, kata-kata yang tak berapa elok tadi tu, saya tak ambil, saya tak adalah pegang ke dalam hati yang boleh memudaratkan saya. So sebenarnya pengajaran apa-apalah, mungkin story saya macam ni, mungkin story anda lain kan. Mungkin ada juga yang similar, tapi maksudnya pengajaran hidup kita yang lepas tu sebenarnya membina jati diri kita sekarang. Pengajaran hidup kita yang lepas tu membina kita yang mungkin orang yang tough sekarang lah. Itu saya nak cerita. Impian daripada kecil tu maksudnya segala yang susah payah tu membina saya menjadi orang yang berimpian besar. Satulah maksudnya mak saya cakap tadi, mesti belajar betul-betul jadi orang kaya dan berjaya. So yang kedua pula, makcik saya ada seorang makcik saya ni memang sangat kaya lah. Masa saya kecil saya suka sangat pergi rumah dia, saya observe dia ada banyak kereta, ada kereta sport, Pajero, banyaklah kereta dia seorang kontraktor. Rumah dia banglo, besar rumah dia. Saya selalu rasa macam kalau pergi rumah dia saya sangat happy, saya suka dream. Saya macam okey, aku pun nak rumah macam ni nanti, aku nak kaya juga macam makcik aku ni. Kehidupan dia tu sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya. Nampak tak bila kita kecil, kita terus boleh dream je macam kita, aku nak jadi macam tu, aku nak jadi kaya, aku nak rumah macam ni juga. Tanpa kita fikir berapa harga rumah ni, berapa income nak kena berapa nak jadi macam ni, kita tak fikir semua tu. Kita fikir hanyalah aku nak, so aku nak yang tu. So itu yang build up saya sampai sekarang lah, big dreamer, sebab impian daripada kecil itulah. Okay. Saya dapat menahan, saya tak keluar air mata tadi. Hampir-hampir tadi. Okay. Okay kah di sana? Macam senyap je. Okay, semua sing. Okay semua. Alright. Okay, power balik. Okay. So berkesinambungan daripada tu, impian daripada kecil tadi. So bila saya dah dapat belajar ke Jepun masa tu, masa saya di KYPM pun alhamdulillah lah, saya rasa cukup lah, maksudnya MARA bagi allowance berapa tu, berapa ratus sebulan tu, cukup lah untuk makan saya rasa, tanpa menyusahkan ayah. Maksudnya ayah masa tu nak cover adik-adik lagi dan sebagainya. Saya
maksudnya berjimat cermat lah dengan duit Mara yang bagi sebulan 250,000. 250,000 pula. Macam TPC. Sorry. RM250. Sorry. Mara bagi RM250 untuk wang saku. Okay. Selama 2 tahun. Bila saya tengok kawan-kawan saya yang lain kan, macam anak-anak orang kaya kan, 250 tu dia mesti simpan sebab dia every month ayah dia bagi. Dia always fikir, cakap aku simpan duit ni. Kita angguk je lah. Bagus saya cakap kan. So selama 2 tahun, so selepas saya fly ke Jepun, masa tu sedang elok masa saya fly tu ayah saya retire. Arwah ayah saya retire. So bila dapat pencen tak banyak lah kan, sebab gaji pun tak banyak. Jadi pencen pun tak banyak. Adik-adik masa tu semua masih bersekolah. Saya ada 4 orang adik. So saya fikir macam mana aku nak tolong tak boleh lah kan. Apa aku nak kena buat kan. Mak selalu cakap susah sekarang macam mana ayah kena buat apa tu nama dia, keluarlah buat wiring. Ayah saya kan pandai wiring lah, buat panjat sana panjat sini buat wiring. Saya kata tak apalah. Saya kata tak apa. Saya boleh cari duit kat sini. So masa kat Jepun saya pun buat part time sama macam bos lah, tapi saya tak jual ikan. Saya buat part time. Saya ajar ikrok. Saya ajar ikrok dekat anak-anak orang Jepun yang convert kan. Saya ajar ikrok. Lepas tu kerja saya lagi, saya ajar bahasa Jepun untuk orang-orang Pro 2 yang datang ke Jepun, ke Osaka kan. Saya ajar bahasa Jepun mudah sebab macam dia nak pergi mall, dia nak tengok ingredient kan. Ada cik bab ke tak, ada apa, gelatin ke tak. Itulah saya ajar. Macam mana nak say hi ke orang, apa-apalah, nak cakap terima kasih. Itu saya buat part time tu. Salah satu sebab kenapa saya buat part time ialah saya nak hantar duit tu kepada mak ayah saya lah. So masa student, kalau anda macam saya masa student dah start bagi duit kat mak kan. Sebab masa tu kita dah fikir tak boleh aku kena take charge, aku yang kenalah, sebab kita tak boleh nak suruh orang kan. Macam kita tiba-tiba kita call abang kita ke kakak kita ke, kita kata tolonglah ayah kan, tolonglah sikit. Maybe dia dah tolong kan. So kita buat part kita, take charge. Saya lah masa tu. So setiap bulan saya akan hantar duit dekat mak, cash. Cash tu saya akan letak dalam envelope. Alhamdulillah selama 3 tahun duit tu tak pernah hilang. So guna post EMS lah. Kadang saya hantar buku, dalam buku saya selit, kadang dalam envelope. So lebih kurang masa tu hantar sekeping 10,000 yen, lebih kurang dalam 350-370 ringgit lah. So untuk support duit makan lah, duit dapur mak ayah. Sebab saya fikir for things to change, I must change first. So kalau kita tak suka, maksudnya kita tengok ayah mak kita susah, kita tak suka, dan siapa yang kena ubah kan. So kitalah yang boleh berubah, yang boleh tolong mak ayah kita waktu tu. So balik daripada Jepun, saya saya cerita panjang ni sebab saya nak relatekan kenapa saya end up jadi ejen takaful. Sabarlah, belum sampai lagi cerita Prudential tu. Okay. So balik daripada Jepun, saya kerja di Apps Elektrik Malaysia Sdn Bhd tu. Saya pun kerja samalah, kerja. So every month pun saya akan tolong ayah. Apa-apa ayah nak, mak nak tu memang saya dahulukan. Saya adalah sejenis orang yang tak boleh kata, macam kalau adik kita minta duit ke, kita kata dari mana ada duit. Ataupun kalau mak minta tolong ke, saya akan usahakanlah sedaya upaya saya. So masa saya jadi engineer, kerja tu okey, income okey lah, boleh lah kan. Kiranya first job kan, baru start jadi engineer, okey lah. Tapi saya rasa kat situ saya rasa saya boleh, macam mana nak cakap, sebab kita karakter kita tu lain. Apa nak cakap, macam kita selalu dengan komputer lah, basically kan design dengan komputer saja kan kerja kita.
Tapi saya jenis orang yang tak boleh duduk diam kan, proaktif kan. So time kan dulu orang selalu cakap menulur tu, saya antaranya lah kan. Kalau dah penat buat kerja, saya pergilah, sibuk pergi production dan sebagainya, pergi tegur-tegur orang. So kat situ saya dan saya rasa saya, satu ialah potensi diri. Saya rasa saya boleh buat benda lain daripada yang saya sekarang buat, dan juga pasal income. So bila income tu always tak cukup duit sebab kita nak cover mak ayah dan adik-adik yang masih bersekolah. So masa tu saya mencarilah bisnes apa yang boleh saya buat. Masa tu kat nilai, okey lah, maybe boleh jual kepuk kot. Saya ambil daripada Terengganu, saya jual. Set up lah, buatlah apa ke kan. Maybe boleh buat keropok, ataupun saya ada buat website untuk jual baju. Jual-jual baju daripada China. Fikir-fikir dah buat set up website tu macam okey, tak jadilah, tak boleh jadi. So pada tahun 2008, masa tu saya macam tergerak hati nak ambil medical card. So medical card yang daripada company Takaful. So saya cari-cari, jumpa senior saya masa kat Jepun. So bila saya tanya dia, saya nak ambil, then settle ambil insurans tu, medical card tu. Lepas tu saya apa tu nama dia? Saya tanya dia, boleh buat ke agent ni? Boleh buat duit ke? Saya kata kan. So dia kata boleh try. So dia ajak saya ke BOP, sama macam EOP ni tapi fizikal lah, kita pergi office jumpa aunty masa tu. So pada waktu tu saya terus jatuh cinta. Jatuh cinta tu sebab bila aunty cerita potential income dan sebagainya tu, saya rasa macam aku boleh buat ni. Terus saya fikir macam tu. Dan selepas tu memang terus ambil exam dan sebagainya lah. Sebab yang tadi tu, sebab asal-asal niat saya tadi tu, sebab saya nak berubah. Saya dengan income engineer tu, saya tak boleh bagi lebih dekat mak ayah saya. Sebab masa saya balik kerja pun, duit saya bagi dekat mak tu sama dengan duit yang saya bagi masa saya student. Macam kelakarnya, aku student boleh bagi banyak tu, kerja pun banyak tu je aku boleh bagi. So mencari-cari, for things to change, I must change first. So saya lah kena berubah, kena cari extra income dan sebagainya. So di situlah bermulanya titik saya berjumpa dengan bisnes Takaful ni. Okay. Okay, so bila saya masuk jadi agent, saya start dengan part time. Bayangkan masa part time tu, saya nak cerita pasal when the why is clear, the how become easier. Why saya, big reason saya kenapa saya nak cari extra income tu sangat clear, sebab saya nak tolong ayah saya je. Saya nak tolong ayah, saya nak tolong adik-adik yang masih bersekolah. Itu je. So the how become easier tu maksudnya, kita jadi agent masa awal-awal saya ada a few daripada kita ni baru contracted dan sebagainya, agent baru ni. Kadang-kadang kita pergi jumpa kawan kita pun tak faham apa kita cerita tu. Kita pun kadang tak faham. Kita sendiri pun tak faham. Macam kita pun menggelabah. Kawan kita kata boleh lah. So saya sangat bersyukur sangat kepada kawan-kawan saya. Saya pergi, dia ambil tu pun sebab saya, support saya. So ada di antara yang datang malam ni, itulah mereka tu. Anda tahu anda siapa. So maksudnya bila saya pergi, saya explain, dia kata boleh lah. Saya syukur sangat. Saya invite mereka malam ni pun sebab saya nak tujukan cerita ni untuk mereka. Sebab anda lah antara support system saya. Maksudnya saya nak cari extra income tu untuk family. Bila saya propose je, anda cakap bolehlah Kak Cik, bolehlah si Zack. Semua sign je. Saya doakanlah semua yang macam support saya daripada susah-susah dulu tu. Saya doakan anda dikurniakan, dipermudahkan segala urusan oleh Allah. Sesenang tau, maksudnya Allah mudahkan segalanya. Perjalanan saya daripada engineer tadi nak jadi agent tu,
bila kita approach awal-awal tu, sebab tu masa saya part time awal-awal tu saya boleh close banyak. Close banyak tu maksudnya semua kawan-kawan, natural market, kawan-kawan sedara tak kurang lah, kawan-kawan lah. Sebab kan kita sekolah banyak, sekolah menengah bawah, menengah atas kan, dekat QIPM, dekat college. So ramai kawan, so kawan-kawan lah banyak support. Terima kasih, saya tak terbalas lah. Terima kasih. So saya nak cerita kat sini, transition daripada saya jadi agent, saya jadi daripada saya engineer, lepas tu saya jadi agent tu, asal-asal nak cari extra income untuk tolong ayah dan sebagainya. So bila lama saya buat part time, saya tengok potential income tu, okay lah, okay, not bad. Masa tu saya tak nampak bigger picture lagi. Saya kata bolehlah kalau saya buat betul-betul memang saya boleh dapat lebih lah. So start daripada 2009 tu, daripada full time, daripada part time saya turn to full time. So saya ingat indah-indah belaka masa tu kan, saya ingat. Tapi once dah turn full time tu, Masya Allah, rupanya inilah sebenarnya permainan industri takaful. Bukan, saya bercakap konteksnya bukan sekarang, itu dibandingkan dengan 10 tahun lalu, 12 tahun lalu. Penerimaan masyarakat lah tak begitu expose tentang medical card, insurance, takaful. Bila kita cakap takaful kak, haram. Dulu-dulu lah kan, medical card kan haram. Semua haram. Kalau buat DA tu memang dahsyat lah kalau dulu kan, kalau kita nak bagi flyers tu. Tapi itu mengajar kita semua lah, itu mengajar saya. Tapi one thing yang saya pegang, walau banyak cabaran kesusahan waktu tu, tapi bila dream anda sangat clear, anda mempunyai meaningful dream yang tak akan goyah walau berlaku challenge dan sebagainya. Bila dream tu, the why is clear, apa yang patut kita buat, action yang keluar tu, dia macam okay, smooth lah, Alhamdulillah, walaupun ada cabaran. So itu saya nak cerita. Next, kita kena protect kita punya dream. So walaupun kita ada banyak cabaran, macam sekarang kita ada dream kita. So kita kena jaga dream kita, dan dream tu must be meaningful. Bila kita tengok dream kita tengok adakah dia meaningful, adakah dia memberi manfaat kepada seluruh alam, memberi manfaat kepada orang sekeliling kita, ataupun dia hanyalah dream yang semata-mata dream yang kita macam fikir macam best juga ada dream ni. Okay, tapi kalau dream yang ada meaningful ni, dia takkan mudah goyah. So kita kena protect kita punya dream tu lebih-lebih lagi daripada diri kita sendiri. So perjalanan hidup saya tadi, bila saya dah turn full time, walaupun cabaran dan dugaan datang, dream saya tadi meaningful tu, saya nak tolong ayah saya, adik-adik tu, itu dah memang terjaga, dah diprotect. So sangat senanglah saya untuk meneruskan perjalanan career saya sebagai ejen takaful. Okay. Okay. Sekejap sebelum quote ni saya baru dengar daripada Martin hari tu. Saya cakap Allah bagusnya, ni daripada Hamka, Buya Hamka. Salah satu pengerdilan terkejam. Sekejap saya tak nampak ni. Macam nak tengok. Sekejap minta maaf ya. Tak ada apa. Dia ni. Tak nampak. Tak boleh je, mouse dia tak hilang. Tak, mouse dia hilang. Okay. Okay. Okay, alright. Okay, sekejap Okay. Okay, alright. So, quote yang
Quote yang sangat memberi kesan kepada saya. Okay. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan fikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Maksudnya sangat kejam kalau kita biarkan fikiran kita yang cemerlang ni, kita yang mempunyai dream yang besar tadi tu terperangkap di dalam tubuh yang malas, yang selalu suka istirahat sebelum lelah. So kepada kita semua ni, kalau yang mempunyai dream yang besar, ini adalah masanya untuk kita take charge untuk berubah. So kalau kita yang tak berubah, tak ada orang lain yang boleh ubah lah. Okay. Tak ada orang lain yang boleh ubah. Okay. So take charge and make it right. Take charge and make it right. Kalau apa-apa yang berlaku, okay, sekarang apa-apa yang berlaku dekat kita, apa yang kita dapat, income kita sekarang, keadaan hidup kita sekarang, semua tu adalah slide hilang. Okay, kejap Cik Baik ada technical support. Terima kasih technical support. Slide hilang. Okay. Sekejap, sementara tunggu. Okay, kejap Okay, banyak gila chat ni. Maklum. Even Kak Zizak share bercerita pun dah best kan? Tak payah tengok slide pun okay kan? Aku pun tak ingat. Okay, so kita boleh sambung. Alright. Okay. Mana yang sambung tadi? Okay. Share some. Thank you Naim. Okay. So apa-apa yang berlaku pada kita sekarang, kehidupan kita, keluarga kita, event, apa-apalah masalah yang kita hadapi, masalah financial ke, masalah family ke, semua tu kita tak boleh kontrol kan? Kita tak boleh kontrol. So apa yang kita boleh kontrol adalah mencari solution. So bila nak cari solution tu, kita yang kena take charge. Kita tak boleh menunding jari kepada orang lain. Kita cakap kalau kita dengan pasangan, kita cakap awaklah patut berubah. Tak boleh tak boleh ya kawan-kawan sekalian. Kita yang kena take charge. Kita kena ambil take charge, kita make it right. Kita cari solution. Macam mana nak keluar daripada kepompong, kesusahan, kekusutan sekarang. So bila once kita decide, kita just make it right. Bila dah decide tu tak payah tengok belakang lagi. Jalan ke depan saja terus. Okay? So decision untuk datang pada malam ni untuk dengarlah cerita saya ni kan. So bila dah decide nanti macam rasa macam okay lah aku nak try lah buat business ni kan. Nak tengok dulu. Tak apa boleh datang training dan sebagainya dululah. Okay. Alright. Okay. So before kita teruskan, ni adalah achievement saya lah, tak ada banyak pun. Satu dekad bersama Prudential. So start daripada 2011, boleh nampak kan? Hong Kong, Shenzhen, Short Trip, Star Club San Francisco. Star Club ni dalam Prudential adalah benchmark untuk pergi trip lah, dapat free tiket pergi trip. Lepas tu income kita pun ada increment lah yang macam best sikit lah, kita boleh tengok. Okay, so daripada 2011 hinggalah 2020. Okay, so dalam semua trip tu pada tahun 2012 saya dapat award second runner up Top Takaful C1 sekali. 4 kalilah saya dapat dalam masa 10 tahun tu. Ada tahun 2017 tu saya mendapat champion Top Takaful C1. Semua ni adalah sebenarnya support daripada klien-klien. Masya Allah, saya dapat klien yang baik-baik semua. Saya bersyukur sangat Allah mudahkan semua urusan tu. Pada 2016 saya ingat kan saya banyak klien awal-awal tu. 2016 kalau boleh tengok 2016 tu 7 runner up top national life club. Saya kan dah ramai klien before tu. 2016 bila Prudential
baru pertama kali keluarkan perbebasan warisan yang apa ni, untuk hibah-hibah dan sebagainya tu, hibah kan, hibah besar lah. So saya kutip semua klien-klien saya tu, saya propose, Masya Allah. Bila saya pergi je, klien cakap, oh, boleh Zizek, boleh. Berapa? Boleh. So Alhamdulillah masa tahun tu saya nombor 8 national. Paling banyak jual hibah masa tu. Okay. So seterusnya ada Star Club dan sebagainya itulah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, syukur sangat. Okay. Alright. Tadi kan boring kan slide saya tadi, hitam putih je. So next adalah saya akan tunjuk gambar-gambar saya pergi Star Club. Okay, saya nak cerita tiada dalam antara kita ni, tak ada orang pun sebenarnya bercita-cita nak jadi ejen. Full stop, tak ada orang nak jadi ejen. Sama macam saya, tak pernah terfikir pun ejen takaful. Tapi dengan bisnes takaful ni, Allah mudahkan, Masya Allah, Allah mudahkan rezeki tu menyebabkan saya boleh achieve banyak dream saya. So salah satunya saya nak travel, yang lain saya nak memudahkan urusan ayah saya. Dream saya sebenarnya itu je, kecil je sebenarnya dream saya tu. Asalnya nak tolong ayah je. Setiap hari kalau saya keluar kerja, masa saya ejen full time dulu masa awal-awal tu, setiap kali saya start kereta tu, niat saya adalah, ya Allah hari ni aku nak kerja lagi kuat daripada ayah aku. Sebab masa tu ayah saya still macam buat wiring kan, panjat sana berpanas-panas kan, kesian. So setiap hari saya niat, ya Allah, aku hari ni aku nak manfaatkan masa aku nak kerja lagi kuat daripada ayah aku. Tak mungkin aku duduk office berekon selama-lama berapa jam. Aku mesti keluar buat DA dan sebagainya lah, jumpa klien dan sebagainya. So setiap hari saya niatkan benda tu. Alhamdulillah Allah mudahkan. So dengan jadi ejen ni, dengan buat bisnes takaful ni, dapat saya achieve dream saya lah. So salah satunya travel. So okay, ni pada tahun 2012 Black Lake, Slovenia. Masya Allah cantiknya bumi Allah ni, banyak lagi tempat kita tak pernah pergi kan. So next, ni Osaka, saya bawa geng-geng saya pergi balik kampung saya, makan tendon. So ramai-ramai saya lah ambil gambar tu. Saya tak ada dalam gambar tu. Okay, 2015. Ni Star Club San France, 2012 Star Club pertama saya lah. Okay. Zuhaimi masa ni tak ada sebab visa dia tak lepas. Okay. Sama juga ni Las Vegas Airport pada tahun 2012, Zuhaimi pun tak ada, visa dia tak lepas. Masa ni Prudential ni, Masya Allah, terima kasih Prudential. So bagi peluang, masa ni naik limo. Masa ni daripada airport kita naik limo, dihantar ke MGM Hotel. Hebat kan? Hebat, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Next, ni setiap kali dekat airport before fly, saya akan ambil gambar gaya macam ni lah. Gaya saya sama je, bos je lain-lain. Okay. Bos tu maksudnya husband saya, dia Zuhaimi. Okay. So ni New York Times Square 2018, Star Club Summit. Kita punya hotel di tengah-tengah Times Square. Tak ingat apa hotel dia? Apa hotel dia bang? Tak ingat. Tak ada. Marriott saya rasa. Okay. So ni Malaga Beach. Setiap kali trip pagi-pagi before kita pergi trip Prudential tu, kan subuh awal jogging lah dulu before breakfast kan, jogging. Pergi gym ke, walaupun kat Malaysia tak ada pergi gym pun, poyo kan. Okay. So pergi gym, jogging. Kalau dekat Malaga Beach tu nampak macam hitam kan pasirnya. Tapi sebenarnya tu bukan pasir, tu adalah batu-batu yang halus. Macam batu kerikil lah. Tapi dia hitam. So air dia sangat cantik. Batu tu semua hitam kecil. Cantik, Masya Allah. So ni tahun yang saya menang champion top takaful C1 tahun 2017. Saya naik stage tu bersama mak saya. Saya harap tak tahulah masa ni perasaan saya rasa macam Allah, Masya Allah. Tak tahulah. Okay.
So ni champion top cover C1, first runner up C1. Okay. So ni gambar arwah ayah saya dengan mak masa ni baru balik umrah saya rasa. Dengan income prudential pun alhamdulillah kita boleh lah kan direzekikan. Ni gambar kat depan rumah pertama saya beli dengan income prudential lah pada tahun 2014. So saya bawa ayah dengan mak. Mesti bangga ayah saya dengan mak kan. Alhamdulillah. Tapi rumah ni kami tak duduk lah. Okay, so ni Grand Canyon 2013. Okay, ni Hoover Dam. Tahu tak dam ni yang dam ni besar kan, yang cerita Transformer tu besar gila. Kat US lah, ni San Francisco. Masa Star Club tu. Ni Umrah 2018. Belakang tu Boss. Kalau orang tak kenal lah. Kenal kan? Tu Boss. Okay. Ni Vietnam. Ho Chi Minh 2017. Masa ni saya dapat 2 tiket. Saya bawa anak saya dengan mak. So husband saya pun qualify 2 tiket. Dia bawa mak dengan abah. So masa ni ayah saya dah tak ada lah. 2017. Okay. Tengok ni. Ni tahun 2017 kita orang pergi Croatia. Pitwis Lake ni adalah national park di Croatia. So sangat cantik waktu summer. Dia macam dia banyak lake. Lake ni saya rasa ada 23 lake daripada atas, kiranya daripada atas gunung tu turun. Kawasan ni tak boleh mandi. Dia sangat menjaga. Tak boleh mandi, tak boleh basuh kaki, tak boleh basuh tangan, tak boleh. So dia sangat menjagalah. Masa ni trip masa ni kita orang 30,000 step. Gila lah masa tu macam penatnya Star Club apa ni 30,000 step jalan kaki. Tapi Masya Allah sebenarnya Prudential nak bagi experience tempat ni sangat cantik. Kita pergi waktu summer. Bila time summer adalah time yang paling mahal lah kan. Ingat kan? Ni nampak saya selfie dengan bos. Cepat aja. Panas kan? Cepat. Okay, so ni. So ni Croatia dan Slovenia lah. Ni Black Lake tadi. Lepas tu saya bawa anak-anak saya ke Osaka, balik kampung. Pergi ke universiti. Masa ni jalan kaki daripada train. Saya ingat kan dekat, macam dulu masa muda-muda rasa macam dekat je. Rupanya dekat sebab dulu naik basikal. Lepas tu bawa budak-budak ni jalan kaki. Aduh kesianlah anak-anak masa ni dengan sejuknya kan. Alhamdulillah sampai saya ke Osaka University selepas 10 tahun. 12 tahun. So ni dekat USJ bawa budak-budak. Ni Star Club Lisbon, Portugal. Dengan geng-geng tak berapa kan. Ke depan tu. Betul. Tak tahu apa makna cuba buat apa, tak tahu. Okay. Ni Edinburgh 2015 bawa Leka. Tengok Leka tu kecil lagi. Sejuk sangat masa ni. Okay, Edinburgh. London 2015. Royal Alcazar Sevilla 2019. Ni istana ni daripada seni architecture tu Islam. Tapi selepas di-conquer oleh Kristian, raja tu dia tak robohkan pun seni tu. Walaupun seni tu ada tulis la ilaha illallah dan sebagainya, tapi dia keep sebagai peninggalan sejarah. Tapi cantiklah dia daripada bawah, maksudnya daripada lantai, dinding sampai ke shilling tu memang ada ukiran halus kecil. Masya Allah, hebat sangat. Okey, ni Alhambra pun Masya Allah cantik. Ni dekat Spain lah. Plaza di Espana 2019. Nampak saya buat muka macam tu. Always suka buat muka macam tu kan. Sebenarnya masa ni hujan. Saya memang suka hujan tu. Hujan macam tu. So New York jogging pagi-pagi. Salah arah, patutnya kita nak pergi dekat matahari terbit. Tu salah arah, kita pergi pier sebelah sana. Memang tak nampak lah kan. Nampak matahari belah sana. Salah. So ni Bandung 2018. Ramai. Best masa ni.
first time pergi Indonesia. Ni usual apa tu? Prospect. Yang ini kira macam tim sehidup semati lah ni. InsyaAllah. Ukhwah fillah. Okay, ni tim kami lah masa terima award hari tu. Nampak semua happy-happy kan? Alhamdulillah. Boleh jumpa muka anda. Dulu tak berapa bulat kan? Okay. So ni tim pergi Tasikkenyir 2019. Oh Masya Allah, hebatnya. Saya orang Terengganu pun 2019 baru pergi. Tak pernah pergi. Naik boat 3 hari 2 malam. Floating lah dalam boat tu, tidur dan sebagainya. Tak takut apa tak? Kok ada dragon ke apa? Takut tak sebenarnya tak? Ada apa orang cakap? Ikan yang besar tu hari tu. Siapa yang cakap? Apa? Arapaima. 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 Boleh makan orang. Baru rasa macam takut. Apalah aku buat berenang-berenang masa kat Tasik tu. Oh, takut. Okay. So ni anak saya lah 3 orang. Okay. Dah habis dah. Dah habis dah So ada soalan ke Liza? So itu saja sharing saya pada hari ni. Tapi kalau ada soalan, sekejap saya stop sharing dulu. Sekejap. Okay. Okay, so kita akan pergi kepada sesi FAQ. Okay, so kita utamakan kepada prospek baru untuk yang baru join malam ni, untuk yang baru join. So kalau yang ejen yang lama tu mungkin kita boleh tanya kemudian. Okay, ada apa-apa soalan tak? Boleh type dekat chat ataupun direct tanya pada si Zat. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, sekejap kita nak bagi QR code. Okay. Alright, so saya continue dengan FAQ dulu. Okay, so soalan pertama untuk FAQ biasanya. Apakah cabaran yang terbesar sepanjang menjadi ejen? Okay, macam ni Kak Zizak? Bila kita sebut tentang cabaran. Unmute Kak Zizak. Saya tak dengar. Okay, FAQ ni kita dah tahu dah. Korang ni mesti malu-malu kan. Kadang tak tahu nak tanya soalan. Tapi macam apa nak tanya. Tapi bila ada FAQ tu kita rasa inilah yang aku nak tanya tu. Okay, so cabaran terbesar sepanjang menjadi ejen. Terbesar tu saya rasa ada 2 lah. Yang pertama ialah masa saya jadi ejen, masa tu baru full time, income saya drop daripada engineer tu kepada full time agent. Income saya drop lebih kurang half lah. So ada 1 bulan tu expenses terlalu tinggi, saya tak dapat bagi duit dekat mak masa tu. So saya call mak saya kata minta maaf sangat bulan ni saya tak boleh bagi duit. Saya cakap, mak saya senyap saja. Mungkin menangis ke saya tak sure, tapi mungkin mak saya kata kenapalah anak aku ni buat jadi ejen kan. Dah jadi macam ni susah kan. So start daripada tu, itu dah adalah yang pertama kali dan kali terakhir lah saya cakap macam tu kat mak saya. Sebab bila saya letak je telefon, saya kata apa aku buat ni, losernya. Aku boleh bagi alasan kat mak aku macam tu, tak dapat nak bagi duit kat ayah aku.
So start daripada tu saya tak menoleh lagi ke belakang, saya mesti kerja kuat lah. Saya tak boleh biarkan benda yang sama berlaku. Maksudnya tak boleh bagi duit dekat mak. Tu yang pertama. So cabaran yang kedua ialah pada tahun 2015 ayah saya pergi secara tiba-tiba. Tu kan saya duk cerita daripada tadi sebab saya buat bisnes adalah nak tolong ayah. So tapi 2015 tu saya hilang arah sebab okay, so next apa lagi aku nak buat? Ayah aku dah meninggal 2015 tiba-tiba. So saya sangat lost masa tu. So itu adalah cabaran paling besar bagi saya lah. Drop lah, maksudnya semua drop masa tu. Saya rasa energi saya drop, saya punya motivation drop, saya rasa demotivated, saya rasa macam habis lah, aku tak tahulah aku nak buat apa dah. So itu adalah cabaran paling besar bagi saya. Okay, so itu adalah untuk cabaran kita bercerita tentang cabaran. Okay, next. Okay, sekiranya saya berminat menjadi ejen tapi tak tahu nak start. Okay. Senang je. Kalau dah berminat tu, kan macam saya cakap tadi, take charge dan make it right saja. Take charge tu kita cari solution lah. Kita contact introducer kita. Lepas tu kita bagi tahu kawan-kawan yang ajak kita dalam bisnes ni. So untuk apa tu? Macam mana nak buat lah. Next step. Dan kan lepas ni kita ada kelas, macam esok pun kita ada kelas terus hari Sabtu pagi, boleh join kelas sambil tunggu turn untuk ambil exam tu, terus boleh join lah, join training dulu. Okay, alright. So by the way, esok untuk hari Sabtu, sesiapa yang ingin join kelas, kita ada kelas fizikal kita dah start physical sikit-sikit. So untuk yang ejen-ejen A3 above tu by Zoom lah. So macam mana pun boleh contact your introducer. Okay, so untuk next. Okay, tadi Kak Zizak dah share sikit. Okay, soalan yang ketiga ni, siapa market klien saya? So boleh Kak Zizak explain sikit? Soalan ni biasa kan sebab orang kata macam semua orang dah jadi ejen kan. Okay. So once bila kita jadi ejen, sebenarnya keliling-keliling kita ramai lagi tak ada ejen. So kita akan pergi kepada natural market kita. Natural market biasanya kawan kita lah. Kawan tadika, kawan sekolah menengah, kawan college, kawan U, kawan masa kerja awal dulu, kawan saudara mara. Selepas tu katakanlah semua tu dah habis dan kita boleh go for stranger market lah. Stranger, buka booth, FBS dan sebagainya. Jawab tu. Okay, so betul memang betul. So selagi ada orang, selagi itulah ada prospek. Okay, so untuk yang 4, betul ke kalau nak jadi ejen kena ambil exam? Okay, susah tak exam tu? Gila soalan ni kan. Exam mestilah susah. Mana ada exam senang? Exam tapi tak adalah. Boleh, senang je. Yes, kena ambil exam untuk dapatkan lesen. Lesen sebagai ejen lah. Nak jadi ejen, nak collect duit orang kan. Collect details, maklumat orang sebagainya, kena ada lesen. So kena ambil exam. Exam tu tak adalah susah sangat. Bila dah buat, dah baca, dah buat apa soalan lepas semua tu, InsyaAllah boleh. Kita tak nak banyak pun. Kita tak nak yang 100% pun. Kita nak cemerlang saja. C cukup, cemerlang. Ya, Riza. Okay, untuk next, ada tak apa-apa bantuan kewangan kalau jadi full time agent? Ada. So sekarang Prudential banyak skim lah untuk macam memberi modal kepada siapa yang macam nak skip lah, maksudnya nak turn full time daripada part time ke full time terus. Kita ada bantuan kewangan. Yang tu kita boleh maksudnya bincang secara details lagi lah jika anda berminat. Okay, so itu bantuan kewangan tu mungkin boleh discuss dengan leader ke ataupun introducer. Betul. Okay, macam mana kita nak tahu kelayakan dan jadi ejen ni? Adakah kena ada degree, diploma ataupun SPM je ke?
Sorry Liza, macam ni Liza? Sekali Liza? Okay, so kelayakan untuk jadi ejen. Kelayakan untuk jadi ejen. Tak ada Ejen. apa pun, minimum kelayakan adalah SPM, kredit, dan anda kenalah mempunyai willingness dan willingness yang tinggi lah. InsyaAllah. Itu saja, tak ada pun. Senang je. Yang penting ni follow the flow, follow leader, mentor, introducer. Okay, itu yang penting lah. Okay, so yang last kali. Okay, soalan yang last ni, saya pemalu dan tak pandai bercakap. Boleh ke saya nak buat? Boleh. Kita pemalu ke, kita banyak cakap ke, boleh. Kita kena percaya rezeki tu Allah yang bagi. Bukan sebab kita pandai cakap. Bukan kita pandai macam tu, pandai itu. Rezeki semua Allah yang bagi. So pemalu pun bagus juga sebab dia akan cakap benda yang perlu je. Tak ada melalu-lalu kan. So dia cakap benda yang perlu, senang. So jumpa prospek pun senang. Orang akan respect lah. Dia ni very professional. Kalau tak pandai cakap, kita boleh ajar. Semua ada dalam training. Boleh. Okay, itu sahaja untuk FAQ. So ada apa-apa soalan daripada pihak anda? Okay, kita santai je malam ni. Kalau sambil-sambil fikir soalan tu, so saya nak share ada QR code ni untuk isi mentor readykan link. Takut ada yang tak ada kan. Okay. Anda boleh scan QR code ni ataupun link mentor akan bagi dekat chat room. Boleh isi survey ini. Okay, kepada yang macam baru yang datang tadi tu, anda boleh isi survey ni lah. Lepas tu nanti yang dekat agent dengan kod tu nanti boleh tanya introducer